Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa belajar benda yang baru tadi dengan Tuan Haji? Ada benda baru belajar tadi, ya? Okey. Wah, dia dah expert lah, boleh tahan lah. Okey. Hari ini saya nak ceritakan tentang sifat-sifat wang kertas dan juga kenapa wang kertas ni zalim. Dia tahu tak kenapa wang kertas zalim? Tak nampak lagi kan? Ya. Salah satu kezaliman wang kertas adalah benda ni yang kita panggil inflasi. Tahu tak inflasi? Pernah dengar? Okey. Tapi inflasi ni you boleh nampak tak? Tak lihat? Boleh rasa tak inflasi? Boleh pegang inflasi? Boleh dengar? Tak lihat? Inflasi ni satu konsep macam you tahu benda ni wujud tapi tak berapa clear. Dan di sekolah atau di universiti pun tak berapa diajar sangat pasal inflasi sebab dia tak nak you semua tahu. Orang tak nak you tahu pasal inflasi. Kalau you selalu fikir pasal inflasi, kerajaan ada masalah lah, ya? Nak buat dia punya projek-projek semua susah. So saya bagi secara ringkas lah supaya you boleh nampak apa tu inflasi ya. Saya suka bagi contoh ni untuk dalam tahun 70-an ya. Kalau ada orang yang baru graduate, yang baru lepasan universiti, kata lepasan universiti luar negeri, start bekerja tahun 70-an, rasa-rasa berapa gaji sebulan? Dahsyat tu. Tahun 70-an dalam banyak ni 800 je kan? Ya, okey. Sebulan. Katakan this person, ya, dia bekerja 40 tahun sampai pencen. Katakan dia pencen, dia dulu mungkin kerja dengan kerajaan sebab dulu tahun 70-an kerja dengan kerajaan lumayan, betul tak? Ya? Tapi sekarang kerja dengan kerajaan lumayan tak? Tak ada, gaji imbuhan pun tak naik, tak naik baik, dah bertahun-tahun tak naik. Sekarang ni gaji fresh graduate berapa? Sebulan? 2000 plus 10 tahun lepas gaji fresh graduate berapa? 2000 juga. 16 tahun lepas, kan? 10 tahun lepas 2000 juga. Saya graduate tahun 1999, gaji 2000. 5 tahun sebelum tu pun 2000 juga. So macam dah 16 tahun gaji fresh graduate, kat tampuk tu RM2,000. RM2,000 16 tahun lepas boleh beli banyak barang tak? Hari ni RM2,000 boleh beli apa? Gaji sebulan? Motor pun tak kena berhutang beberapa bulan kan? Okay. So katakan this person dia bekerja, dia kerja keras, dapat naik pangkat sampai jadi GM. Masa dia sebelum 2010 dia pencen. Tapi sebelum dia pencen, dia last position dia general manager. Rasa berapa gaji general manager? Average sekarang ni 20 lah. I give you source lah. You boleh cari dekat Malaysia Employer Federation punya website lah. All this statistik, real statistik. Best tak? Kencang tak gaji RM20,000? Nampak macam okey kan? Ada sini yang dah capai gaji RM20,000. Actually kat luar tu tak ramai lagi yang boleh capai gaji RM20,000 kan? Ya. Nampak macam okey daripada secara kasar you nampak okey. Tapi bila saya bagi lagi satu reference point, you akan nampak sebenarnya gaji RM20,000 ni lagi teruk. Ya. Bila kita cakap pasal dinar dirham, precious metal, emas perak, orang suka beli emas perak. Bila dia beli emas perak, dia selalu fikir pasal ini melindungi kalis inflasi. Banyak Cina, orang Yahudi, orang India suka beli emas sebab secara fitrahnya, brain naturally dia tahu benda ni kalis inflasi. So bila kita cakap pasal inflasi, selalunya emas dan perak is in the picture dalam satu gambaran. Okay? Saya nak bagi reference point emas sebab emas ni selama 5,000 tahun dia akan revalue. Kalau kita cetak wang kertas,
emas ni akan selalu cari keseimbangan, equilibrium dengan inflasi ataupun berapa banyak wang kertas yang dicetak. Lagi banyak wang kertas dicetak, lagi tinggi harga emas akan ikut. Ya, sebab inflasi, lagi banyak mata wang, lambakan mata wang di pasaran, harga emas pun akan ikut. Naturally, susah dia nak kontrol. So, sekarang ni saya nak bagi konteks tahun 70-an, harga emas time tu kan RM84 1 troy ounce. Okay, 1 troy ounce besar dia macam ni. Okay, actually dia macam ni jugalah kan. Ini perak, atau kalau you boleh bayangkan ini emas kan. Kalau you tengok kijang emas dia jual 1 troy ounce. Dia besar macam ni. Okay, time tu 70-an RM84 je. So berapa keping boleh beli dengan sebulan gaji? 10 lah, 10 pieces lah. Okay, siapa tahu harga emas tahun lepas 1 troy ounce kat Malaysia, kijang emas RM4,800. Ni harga kijang emas average tahun lepas. Okay, berapa keping boleh beli yang gaji sebulan dia? So dia kerja 40 tahun, makin kaya atau makin miskin? Miskin. Nampak macam makin kaya. Wah, gaji naik, tiap-tiap tahun naik, ada imbuhan semua. Tapi sebenarnya kalau you compare dengan harga emas, makin lama makin teruk, makin miskin. Inilah satu penipuan yang kita nampak. You sedar tak? Sedar tak? Tak sedar tak? Kalau you tahu harga dah makin lama makin naik, harga kedai mamak makin naik, tapi you tak pernah tanya, dari mana datangnya inflasi? Tahu tak dari mana datangnya inflasi? Apa, nanti saya tunjukkan. Okey. Ini zalim tak ni? Zalim ah? Penindasan tak ni? Saya akan tunjuk dia sebenarnya ada satu penindasan. Okey. Ni konteks saya bagi ya. Inflasi ya. Okey. Pernah terfikir tak dari mana asalnya datang wang kertas ni? Macam mana terjadinya? Okay, saya bagi a brief history lah, secara ringkas dan cepat lah. Zaman dulu bila orang nak berniaga, dia memang guna dinar dirham. Katakan zaman even zaman sebelum Rasulullah dulu, zaman Nabi Isa pun ya, dia gunakan dinar dan dirham ya. Tapi kebanyakan orang berniaga dulu dia guna caravan. Dia naik motor, kadang ada bawa dia punya wagon ya. Dia travel in group. Dulu kat Padang Pasir ni kena travel in a group, sebab kalau travel seorang senang kena sambung. Tapi travel in a group pun kadang-kadang kena sambung juga ya. Kat situ dulu ada lanun darat dan lanun laut. Okay. So peniaga-peniaga katakan kat Pasar Madinah, kadang-kadang pun ada juga orang yang duduk songlap dia punya duit. Tak pernah tahu mana dia pergi duit, hilang. Kerana tengah perjalanan pun kena rompak. So banyak peniaga-peniaga, trader dulu, dia frustrated tau. Kerja punya keras, wang emas aku telah hilang ya? So datang orang Yahudi ni bijak gila. Orang Yahudi zaman dulu dia memang terkenal dengan dia punya trade. Siapa boleh pas kat Tuan Haji? Kacau. Dia sekat saja thought process dan tak kumpul. Mana saya tadi? Orang Yahudi, Jew dia the jeweler. Nampak? Jeweler, dia tukang emas. Dia tukang buat batu permata, buat cincin, buat rantai, semua benda-benda yang berkaitan dengan logam, dengan emas. Sebab tu kalau you tengok orang Yahudi, nama dia Goldberg, Silverberg, Copperfield. Perasan tak? Bukan iceberg lah, okay? Alright. So Mr. Goldberg, kita Mr. Goldberg Mr. Goldberg tukang emas. Dia berniaga, dia jual emas. Dia perhatikan orang selalu komplain asyik hilang emas yang kena rompak. Bukan semua lah, mungkin small percentage ya. Dia pula ada bilik kebal lah. Zaman dulu pun dah ada lah, dia punya dekat tempat dia ada satu bilik kebal. Dalam bilik kebal ni, vault ni, ada banyak kotak
safety deposit box. Ya, ada banyak macam ni ya. So dia fikir-fikir, aku cuma at any one time, emas aku pun bukan banyak sangat, aku mungkin guna sikit je. So dia ada spare capacity. So dia fikir, this is another business income. Dia boleh sewakan dia punya safety deposit box. So zaman dulu pun dah ada safety deposit box. So zaman dulu pun dah ada multiple stream of income, saluran pendapatan banyak channel. So channel pertama dia jual dia punya jewellery. Saluran kedua dia dapat daripada sewakan peti simpanan. So orang ini pergi ke pasar, kata, wahai trader, you don't have to worry, you tak payah risau lagi dia maju kehilangan. You simpan untuk working capital cukup, yang lebih tu simpan sama saya. Saya bagi receipt. Ya. Saya bagi receipt. Simpan wang emas, saya tulis, saya bagi receipt. Macam you hantar baju kepada laundry, dry cleaner bagi you receipt. Yang berharga receipt ke baju tu? Baju. Okay. Macam ni juga, dia bagi kertas receipt lah. Lepas tu yang berharga kat mana? Kat sini. Ni berharga tak? Tak. So Mr. Goldberg kata, tak apa, you guna receipt ni bila you, dia kata dekat Manila, bila you balik Mekah ataupun turun ke selatan ke Yaman untuk berniaga, dan bila you datang balik next season, musim yang musim, kalau dia di atas musim panas kan, musim panas yang seterusnya, you boleh keluarkan balik lah. So maknanya you tak bawa banyak sangat. Nanti kan kalau kena rompak susah, baik simpan sikit dulu. Lepas tu itulah terciptanya receipt ni. Lagi satu, orang yang ni duduk perhati. Lepas berapa lama dia perhati, receipt ni bertukar tangan. Macam Ghazali kata, so saya ada satu dinar dekat Mr. Goldberg punya peti besi. Saya nak beli barang ni, boleh tukar. So dia receipt bertukar tangan. Okay. Lepas tu orang yang ni pandai matematik, betul tak? Yang ni memang pandai berjewellery, dia pandai matematik. Kalau you nak berniaga, nak to be successful in business, you kena pandai matematik. Dia tengok reserve ratio. Okay. Dia tengok dalam sesuatu masa tu hanya 10% orang akan datang dengan kertas tu untuk tebus wang emas. Sebab dia dapat idea untuk buat bisnes stream of income nombor 3, untuk dapatkan saluran pendapatan nombor 3. Okay. Dia kata, kalau at any one time sebenarnya 10% saja orang minta, maknanya aku boleh cetak ekstra, orang tak tahu pun. Betul tak? So dia duduklah dekat dia punya, dekat basementnya, cetak. Lepas tu dia pergi pasar. Wahai trader, you nak personal loan tak? You nak kembangkan bisnes you tak? Or do you want a line of credit? Dulu tak ada credit card, kata, you want a line of credit? Saya bagi you kertas plus riba, interest. Itu boleh tak saya buat macam tu? Tak ada emas cuma ada 10% je, tapi dia cetak lagi ekstra kertas. Kertas tu sebenarnya tak dibelakangi oleh emas yang cukup. Faham tak? Dia tahu cuma 10% saja orang akan ambil. Dia kata orang tak tahu, cuma saya saja tahu. Saya cetaklah ekstra kertas. Lepas tu kertas ni saya pergi ke pasar, bagi loan, pinjaman campur bunga lah kan. Sebenarnya kita buat dekat Malaysia ni, kita panggil faedah, panggil bunga. Macam mana tu? Ini tipu hela orang bank. Cuba kalau dulu dia kata, okay, you dapat duit dalam simpanan dapat riba, you nak lah buka simpanan dekat bank. Bank kata, okay, kita punya riba tahunan 3%, you nak tak? Dia tipu, dia bagi bahasa sedap sikit. Dia kata faedah, dia bagi bunga. Macam tu lah kita tertipu. Tertipu. Okay? Macam bahasa Inggeris pun dia kata interest. Dia tak cakap usury, dia kata interest. Okay? So terciptalah benda ni, dipanggilkan fractional reserve ratio.
banking yang pertama atau FRB. Ini fraudulent tak? Ini satu penipuan tak ni? Penipuan Clear tak? Ini fractional reserve banking sebenarnya satu penipuan. Benda tu tak ada, dia bagi receipt ke atas benda yang tak ada. Boleh tak? Itu pun satu riba. Riba bukannya setakat bagi interest, bagi bunga. Riba juga the more or less correct definition of riba bila ada dua transaksi, satu menang, satu kalah. Itu riba. Ataupun satu kena tipu, satu untung. Itu riba. Kalau you meniaga, you menipu atau you markup banyak sangat, way above market price, itu pun riba. Be careful for trader. Don't simply markup your price. Make sure it's reasonable market price yang orang boleh accept. Kalau you jual mahal sangat, it's penipuan, riba. It's a rip-off. Rip-off is also a riba. So clear macam mana? So sebab tu orang Yahudi ni makin lama makin kaya. Sampai sekarang daripada dulu dia discover this magic of fractionalism. Sampai sekarang dia sudah menguasai dunia. Dan dia menguasai banyak-banyak bank pusat. Sebab ni bisnes yang paling best ni. Benda tu tak ada, you tak payah buat apa-apa kerja. You create out of thin air, loan campur interest. Best tak bisnes ni? Yes. Sampai sekarang pun dia nak menguasai kalau boleh semua central bank. Federal Reserve dia dah menguasai, IMF dia dah kuasai, Bank of International Settlement dia dah kuasai, World Bank dia dah kuasai. 90% daripada central bank di dunia semua dia dah kuasai. Kalau dia tak kuasa, dia akan pergi perang. Macam kat Libya kan, apa yang dia kuasa. Kat Libya, bila Libya jatuh recently, dia kata rebel kan. Rebel tak ada bahasa Melayu apa? Pemberontak. Yang pertama sekali dia buat apa? Central bank. Tak masuk akal kan? Central bank yang orang Yahudi ada kontrol. Okey, dah digress banyak sangat. Okay. So itu macam mana bibit-bibit pertama wang kertas digital. Kita dah ada fractional reserve banking, dulu dah ada dah. Dia bagi pengenalan kepada reserve ratio. Maknanya dia simpan emas tu 10% saja. Yang lain semua dia bagi kertas. Okey. Ini akan menyebabkan inflasi inflation. Okey. Siapa ada nombor latest inflation number kat Malaysia? 3.3 latest one lah. Saya bagi average lah tahun ni 3.5%. Reasonable lah. Okey. You faham tak apa makna 3.5% ni? Saya tak faham. Tak faham. Macam mana dia dapat calculation ni? Tak ada siapa pun tahu. Orang kerja kat bank negara pun kebanyakan tak tahu. Nombor ni magic, tak tahu dari mana-mana dia dapat. Tapi kalau you sendiri macam saya, you selalu buat table lah. Milo, you selalu beli barang yang biasa lah, Milo, gula, garam. Tiap-tiap kali you pergi Tesco ke apa, you beli barang, you rekodkan harga dia. Kalau you rekodkan harga barang-barang keperluan yang tiap-tiap hari you beli kan, yang selalu you guna, you akan nampak kadar inflasi bukan banyak ni. Saya dah pernah buat. Saya dah stop dah sebab dah fed up dah. Dia ada lagi satu ke depan ni. Tapi bila dia publish, kita massage sampai nombor satu ni jatuh. Inilah ni official number. I don't know about you. Okay, but my own. You don't have to trust me. You tak payah percaya kat I. You buat sendiri, you buat kira-kira sendiri. It's not going to be this number, saya. Okay. Inflasi, hari tu saya pergi dekat hari Khamis saya pergi UBC Science Islam Malaysia, dekat pelajar ekonomi dengan marketing kan. So dia faham apa inflasi. Dia kata inflasi ni, bila saya tanya, saya suka dengar dia kata inflasi bila demand, permintaan tinggi dan supply ada stagnant atau supply jatuh. Ya, macam bila kita ada banjir dekat Thailand, tak boleh nak ekspor beras ke Malaysia, harga beras kat Malaysia apa jadi? Naik. Tapi you tak rasa sebab itu government akan absorb sikit. Ya. Katakan rumah dekat Taman Sarah Heights ni dah tak ada tanah lagi. Apa jadi dengan harga rumah kat sini? Semua orang nak duduk sini. Semua
Semua orang suka duduk kat sini sebab dekat PJ, dekat KL, dekat Bukit. Apa jadi rumah ni? Inflasi. Because demand tinggi, supply tak ada. You kena orang tu pindah, jual, baru dia beli. Tu beli dah berjuta-juta. That is definition of ni. Tapi you fikir, pernah tak tanya, mana datangnya demand ni? Most basically, mana dia datang demand orang yang ada duit? And then you tanya balik, tanya lagi satu soalan, mana datangnya duit ni? Tiba-tiba banyak sangat duit. Tiba-tiba orang boleh beli rumah. You perasan tak, 2-3 tahun ni senang dapat loan untuk beli rumah. Orang beli rumah sebab tiba-tiba ada banyak orang. Apa jadi dengan harga rumah sekarang? Kat Bangsa, dekat, tak payah kat Bangsa, dekat nilai pun harga dah naik dah sekarang. Ya? Dulu orang kata tak ada nilai lah, tapi kan nilai dah naik sikit. Bukit Beruntung yang tak ada untung pun mungkin dah okey sikit, dah naik sikit. Okay, so saya nak tunjukkan mana datangnya wang-wang ni yang menyebabkan inflasi. Okay. Untuk cetak wang kertas ni, kita kena ada kerjasama pihak. Yang isu ni sebenarnya kerajaan lah. Kerajaan dia ada satu tugas penting. Tugas dia belanja lah. Dia belanja je. Ya. Kerajaan selalu nak belanja. So dia perlukan wang. So katakan kerajaan dia nak buat a recent project lah yang dia buat bagi RM500 kepada setiap bantuan rakyat BRIM kan. Bantuan rakyat untuk Malaysia berapa bilion tu? 5 bilion. 2.8 apalah, katakan kita beli kapal selam ada tak 100 juta? Cukup tak? Bila juga tu? Boleh beli apa lah 100 juta ni? Apa boleh beli? Okey lah, projek perumahan untuk kerbau boleh lah. Projek kondo mewah untuk lembu. Cukup lah 100 juta. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Minta maaf kalau ada orang ni, saya I'm non-political, nak bagi contoh je. Kita bukannya pihak mana-mana, we are not signing with any pihak. I declare now I'm not affiliated with any political party. I'm here to send you message. Takut nanti ada orang marah. Kita jenaka ya, boleh ya? Boleh ya? Minta maaf lah. Okay. Sebab dia sensitif nanti. Okay. Bila dia nak guna 100 juta, dia akan telefon. Tak boleh bagi. Kena sensor sikit. Kita panggil central bank lah. Okay. Dia akan call central bank, kami nak guna 100 juta, boleh tak you print duit ni? Central bank kata okay boleh. Okay. Melalui treasury ya, perbendaharaan. Okay, sistem dia macam ni. Central bank kata okay, kalau you nak wang kertas ni, pertama kali you kena print satu kertas dulu. You panggilkan kertas tu bond. Kat Malaysia ni kita dah Islamkan dia. Kita dah mengislamkan dia. Dia dah convert jadi suku. Kan? Dia kata make sure kertas tu good quality paper, ada seal emas, border yang cantik, ada tanda tangan menteri lah. Kita panggil dia bond sukuk, letaklah harga 100 juta harga kertas tu. So saya akan beli harga kertas ni, saya akan bagi lagi satu kertas. Okay, kertas tukar kertas. So masuk sini, keluar sini, bentuk ni kertas. Inilah cara dia cetak. Tapi sekarang ni kan, zaman digital ni sekarang ni, kertas-kertas hanya wujud dalam bentuk hanya 3% saja. Dalam Malaysia, mata wang yang wujud sebagai kertas hanya 3%. Yang lain semua wujud dalam bentuk digital, dalam alam maya. So sekarang ni tugas ni senang, tak payah nak cetak pun. Sekarang ni dia tekan dekat keyboard tu, ada berapa kosong ni? Ada 8 kosong. 1 0 press set masuk treasury. Okey, mungkin sebahagian ni dia akan cetak kertas lah untuk bayar supplier kecil-kecil kan, untuk ni kan. So clear tak macam mana? Satu kertas masuk, keluar pun kertas juga. Clear? Okey, ni level 0.5.
So kerajaan tahu kalau dia jual kertas dekat central bank akan menyebabkan inflasi. Saya akan bagi tahu kenapa dia akan menyebabkan inflasi. So dia kata kita rakyat Malaysia ada berjuta, kenapa tak kita jual juga kertas-kertas ni dekat rakyat Malaysia melalui badan-badan seperti Amanah Saham. Tuan Haji kata tadi PNB PNB beli tak? Cukup. Beli cukup. Amanah Saham Satu Malaysia, Amanah Saham Wawasan 2020, Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Malaysia beli tak? Cukup. Dia beli cukup ni. Tabung haji. Bond cukup kan. Tabung haji. Apa lagi? Siapa lagi beli? EPF. Dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengan dia lah. Dijual kertas-kertas ni. Dan dia akan masukkan sini. Okey. Bond dan sukuk ni dia ada benda ni yang kita panggilkan kupon kan. Kupon ni tak tahu kenapa dia panggil kupon. Dia tak nak panggil riba atau usually. Refuse. Kupon. Katakan bond sukuk 10 tahunan. Okey. So kalau you tengok bond dan sukuk ni di bawah cahaya terik matahari, dia sebenarnya adalah saya hutang awak campur penambahan. Okey. Kalau you bagi hutang ke orang, saya bagi you hutang, okay, hutang awak, bila you bayar balik kena bayar ekstra. Apa tu? Riba ke? Betul tak? Ni sama tak? Bond ni sebenarnya adalah kertas hutang untuk janji bayar balik campur penambahan. Clear tak? Riba. Dan riba adalah penambahan. Haram. Dan saya cakap ini sekarang. Riba haram, betul tak? Riba haram. Okey. So amanah saham ni haram tak? Tabung haji ni haram tak? EPF ni haram tak? Fikir sendiri ya. Okey. So bila dia bayar balik, katakan pembenaran lepas 10 tahun dia kena bayar balik kan. Bayar balik berapa? Kalau pinjam 100 juta, lepas 10 tahun bayar balik berapa? 140 juta. Betul tak? Maknanya 4% tahun, kalau 10 tahun jadi 40%. Kalau pinjam 100 tambah 40%, 140. Best tak? Yes. So orang yang beli amanah saham ni, wah, kita bagi pinjam 100 juta dapat balik 140. Best tak? Nampak macam best. Sebab tu orang yang tak tahu ni dia beratur panjang. Nampak tak? Ada kadang-kadang kerajaan announce kita buat amanah saham satu Malaysia. Panjanglah orang beratur. Amanah saham Johor, amanah saham Selangor. Apa jadi dengan semua amanah saham ni? Ikut lah. Dan ikut dah terkubur. I will tell you why terkubur. So orang ingat, best yang dapat 140 ni. Sebenarnya bond dan sukuk ni bukan saja haram. Ini salah satu penipuan. Okay, saya tunjuk dia penipuan dia. Okay, ini penting saya kena cover. Okay. Katakan you dapat pulangan 140 juta lepas 10 tahun kan. You letak 100, katakan RM100 lah. Setiap pencarum ni dia letak RM100. Lepas 10 tahun dia akan dapat 140. Okay. Nampak macam okey, tapi you lupa ada this thing called inflation. Inflasi. You kena kira inflation. Okay. Katakan inflation 3.5% kan. So ini you kena darab dengan 0.965. Ya. Nampak macam mana dapat 0.965. Campur 3.5 masuk sini dia jadi 1. Okay. Alright. Kuasa 10. Sebab 10 tahun kuasa 10. Kalau 7 tahun kuasa 7 lah. Ya. Sampai dekat kereta, pulangan you lepas 10 tahun berapa ringgit? Bagilah jawapan.
So you nak tak bagi pinjam orang RM100, esoknya dia bagi balik RM28? Nak? Tak nak kan? Itu kerja pun, kerja orang tak berapa pandai. Bagi RM100, lepas tu orang tu bagi balik RM98. So saya nak tanya, siapa yang pandai ni? Pencarum ataupun orang yang cipta sistem ni? Ini baru 3.5%. Tapi saya cakap inflasi sebenarnya ini pun, nombor ni pun sangat rendah. Dekat Singapura dia dah declare inflation 5%. Indonesia dah dekat 7%. Filipina 5%. Vietnam, Thailand dah double digit. Kita Malaysia champion. Kita masih 3.5. Percaya tak nombor tu? So kita kira balik semula dengan nombor yang lebih realistik lah. 0.95 kuasa 10 RM 80 berapa lah? 84 84. Ingat lagi ya. So sekarang ni masuk akal tak? You bagi orang, you bagi pinjam RM100, esoknya dia bagi balik 80. You nak buat tak? Ada penipuan tak? Unsur penipuan tak? Ada unsur zalim tak? Dia kalau benda ni transaction yang berat sebelah, maknanya satu pihak akan rugi, itu riba. It's not win-win, itu dah riba dah. So orang yang mencarung ni, duit dia dalam UPM ni, dah lah riba, betul kena tipu pula. Dah 2 kali kena. Okay? So kalau siapa yang ini saya buat lah, ini terpulang pada you lah. Saya dah I'm not asking you to do, but terpulang pada masing-masing. Okay, clear Eric? Ni riba nombor 1 Bond dan sukuk. Clear? Riba betul tak? Okay, saya tunjuk riba nombor 2 sini. Central Bank. Badan-badan ni bila dia beri wang kepada kerajaan, okay, dia ada dana, betul tak? Ada orang masukkan duit dalam saham, tabungan haji ada orang masukkan duit EPF ada orang masukkan duit secara paksaan tak ada choice nak keluar pun tak boleh. Sebab saya dulu kerja, saya dah berhenti contributing ni, tapi duit dalam tu adalah RM200,000 lagi. RM200,000 saya boleh beli rumah hari ni. Bila umur saya kan 35, 20 tahun dah from now, boleh dapat tak sebiji rumah RM200,000? Dapat. Habis. Itu saya kira Rompak. kifarah. Jadi kena rompak. Tak boleh buat apa. Dah tak boleh nak buat apa. Nak keluar, saya call EPF. Cari jalan. Boleh tak? Kita tak boleh. Ada 2 je condition. Ada you goal, mati. You migrate, ataupun you kena tunggu sampai umur 55. Kita tak ada cara lain untuk keluar. Saya dah usahakan, tak boleh lah. So habis RM200,000 saja. Okay. So Central Bank ni ada duit tak dalam ni? Tak ada. Kosong. Tak ada. Dia kalau tulis cek kan, cek tu tak pernah bounce, walaupun kosong. Bila dia tulis cek, duit dicipta dari atas angin. So setiap kali Central Bank masukkan wang dalam treasury, duit dicipta. Money is created out of thin air, campur interest. Best tak bisnes ni? Benda tu tak wujud. Macam saya kata, saya ada satu kucing Parsi ni, cantik. Cantik, dia invisible, dia manja sangat. Saya jual RM1,000. Beli lah. Cantik ni, nampak? Tak nampak. Tapi boleh rasa. Nak beli tak RM1,000? Kalau dia beli, apa jadi? Saya dah tipu dia. Saya beli dengan wang gaib ke? Wang gaib lah. Main-main. So Central Bank dah jadi nak jadi Allah, dah jadi dia hantu tu kuat. Kun fayakun, benda tak ada, dia adakan out of thin air, dia jual plus interest. Is that the best business in the world? Yes. Sebab you tak payah nak bercucuk tanam, tak payah nak berniaga. You duduk goyang kaki, tekan keyboard, press send, masuk sini. Money is created, campur interest. Ada unsur penipuan, apa tu? Therefore is Haram. haram, riba haram. So duit kertas kita haram kat sini, haram kat sini. Itu baru level 1. Saya nak tunjuk level 2. Ni bab dia clear tak?